Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah kita jumpa lagi sekali. Jadi kali ini insyaAllah kita akan bincangkan tajuk 2.6 tingkatan 5 KSSM ya, bertajuk prinsip Bernoulli. Sebelum ni kita dah belajar dua prinsip, iaitu prinsip Pascal dan juga prinsip Archimedes. Okay, ini ada satu lagi prinsip di bawah tajuk tekanan ni, prinsip Bernoulli ya. Yang mana prinsip Bernoulli ni sebenarnya adalah antara aplikasi yang paling glamour lah kita sebut. Yang paling glamour adalah sayap kapal terbang. Macam mana kapal terbang boleh terbang adalah berdasarkan prinsip Bernoulli ni. Okay, jadi kita akan tengok macam mana nak diaplikasi daripada prinsip Bernoulli ni boleh buat sayap kapal terbang. Alright, jadi sebelum tu kita tengok ada satu aktiviti mudah ni kat sini. Okay, kalau kamu tengok di sini ada seorang murid ni. Dia kata dia buat kertas yang bentuk macam macam apa ni dia lipat macam ni, letak atas meja kan. Lepas tu dia tiup. Bila ditiup di bahagian bawah, maksudnya ditiup di bawah ni, angin keluar kat sini, maka didapati bahawa kertas ni tertekan ke bawah. Magic. Ni buat magic ni. Magic dia ialah kenapa tekan ataupun kenapa kertas tu boleh jatuh ke bawah ataupun ditekan ke bawah. Siapa yang tekannya sebenarnya di sini dia sebut bahawa dia ada berlaku perbezaan tekanan. Okay, ini yang kita nak kaitkan dengan prinsip Bernoulli dan juga apa kaitannya dengan hal laju udara yang ditiup oleh pelajar ni, budak ni Okay, jadi kita tengok laju sikit ni, yang ni simple saja. Okay, dalam buku teks ni dah pun disediakan beberapa aktiviti yang kamu boleh ikut, boleh buat. Simple, very simple, kamu boleh buat kat rumah. Sekarang ni kamu ambil selai kertas, letakkan kertas macam ni, brother ni buat ni. Maka kamu tiupkan udara di atas, di bahagian atas. Dan kamu akan nampak dengan magicnya. Cikgu dah tanya pelajar. Dia kata kalau kita tiup ke atas, mesti kertas ni akan ditekan ke bawah. Itu prediction. Tapi bila mana dia buat eksperimen ataupun dia buat aktiviti ni, apa yang berlaku adalah sebaliknya. Bila kita tiup ke atas ini, tiba-tiba kertas ni naik ke atas. Macam ni. Menunjukkan bahawa ada satu benda yang menolak dia daripada bawah. Yang mana benda itu sebenarnya adalah daya. Dan daya ini dia ada kaitan dengan tekanan yang kita dah belajar, yang mana daya per unit dengan luas. Okay, ini tekanan adalah daya per unit luas. Macam mana keadaan ini boleh terhasil? Kita akan tengok apa yang dimaksudkan dengan prinsip Bernoulli itu. Sekarang ni bila kita tiup, maksud kita ada satu hal laju ke atas. Laju, tiba-tiba kertas ni boleh naik ke atas. Kamu boleh cuba sendiri kat rumah. Okay, seterusnya satu lagi aktiviti yang mudah yang kamu boleh buat juga. Ni nanti kamu ada, kalau lah ada adik kamu kan birthday party, kau ambil 2 biji balon dia, ikat kat sini, gantungkan, rapat macam ni, ambil straw, kamu tiupkan di tengah-tengah, di antara 2 balon tu. Apa prediction? Cikgu tanya juga pelajar, dia kata prediction dia bola ataupun balon ni dia akan ke kiri dan ke kanan, maksud menjauhi daripada satu sama lain. Tapi yang berlaku dah sebaliknya. Ini magic lagi satu. Kamu boleh buat ni, tunjuk kat adik kamu. Ini magic. Kamu tiup kat tengah, tiba-tiba balon ni macam ada magnet. So, tertarik satu sama lain. Tertarik. Wah, magic. Kan? Kenapa jadi macam tu? Dia nak kaitkan dengan di tengah ni kita ada satu hal laju dan kita nak kaitkan juga dengan P, pressure. Okay, V ni velocity, hal laju dan juga pressure. Kita nak kait dua benda ni je. Untuk prinsip Bernoulli, dia agak mudah disebabkan dia tidak ada calculation. Okay, untuk level SPM ni tidak ada calculation. Jadi just kita nak fahamkan konsep bagi hal laju dan juga tekanan. Nanti cikgu terangkan kenapa boleh jadi macam tu. Okay, di sini ada satu lagi aktiviti. Dia kata ada satu tube venturi ni, yang mana bila kita buka je air, pada keadaan awal sebelum air pilih dibuka, dia punya level dia, air dia tinggi sama ni. Sama je tinggi dia. Sebabkan apa? Semua ini ditindaki oleh tekanan atmosfera. Yang mana tekanan atmosfera bertindak sama kepada semua keadaan disebabkan tidak ada perubahan hal laju yang berlaku di dalam paip air. Maka semua tekanan dia sama. Klip ni masa tu ditutup. Tapi bila mana dia buka klip ni, air datang mengalir, maka berlaku perubahan. Perubahan kepada aras ni, aras ketinggian ni. Kalau kita kata inilah H, maksud berlaku perubahan itu.
Dan kita nak tengok kenapa boleh berlaku macam tu. Okey, mari kita tengok dulu konsep yang nak diceritakan oleh penulis ini. Okey, jadi disebut apa? Disebabkan oleh apa? Pemerhatian dalam aktiviti 2.13 yang ada 3 aktiviti tadi sebenarnya adalah disebabkan oleh kesan halaju bendalih. Okey, dia sebut di sini perkataan dia bendalih. Apa maksud bendalih? Bendalih ni dua je lah benda yang boleh mengalir. Benda yang boleh mengalir, iaitu ataupun bahasa Inggeris dia disebut fluid. Okey, fluid iaitulah gas dengan cecair. Okey, liquid and gas lah. Okey, dua benda ni bermaksud bila berlaku halaju tu, berlaku perubahan, maka berlaku pengaliran udara yang mana menghasilkan satu kawasan. Kat sini dah tulis, kamu boleh rujuk buku teks. Satu kawasan yang bertekanan rendah. Okey, pengaliran udara yang halaju tinggi, dia kata menghasilkan satu kawasan bertekanan rendah. Ini poin sangat penting. Sangat-sangat penting dalam prinsip Bernoulli. Bermaksud kita buat secara kesimpulan. Kamu tengok ni. Tapi dalam periksa jangan tulis macam ni. Cikgu tulis mudah je. Bila V itu tinggi, maka pressure dia akan berkurang. Ini je konsep yang kita nak kaitkan dengan tajuk ni. Iaitu tajuk prinsip Bernoulli ni dia sebut apabila halaju tinggi, tekanan rendah, maka sekiranya di sebaliknya, iaitu kalau V rendah pula, maka pressure dia akan jadi tinggi. Itu yang kita kata nak sebut berkenaan dengan kaitan antara halaju bendalih dan juga kawasan tekanan. Macam mana boleh jadi macam ni? Okey, mari kita tengok. Kita analisis satu persatu. Tapi sebelum tu, cikgu nak bagi kamu tengok video sikit. Okey, kamu tengok video ni. Lepas tu cikgu akan huraikan. Okey, sekarang ni kamu dah tengok video tadi. Okey, kalau kamu tengok video tadi, dia ada beberapa aktiviti yang dia buat. Antaranya ialah dia gunakan straw, lepas tu dia tiup bola pimpong kan. Bola pimpong tu terapung. Nak lagi power lagi, nak magic lagi, dia guna hair dryer. Letak bola pimpong, guna hair dryer. Bola pimpong terapung. Ini magic lagi. Kamu boleh buat dekat adik kamu. Tunjuk adik kamu magic. Kenapa dia boleh terapung macam tu? Dia ada kaitan dengan halaju dan juga tekanan. Alright. Jadi kalau kita tengok balik, cikgu akan huraikan benda tu ada juga dibuat di dalam video tadi. Berkenaan dengan belon dan juga yang bola pimpong tu. Tapi sama, konsep dia yang penting ialah ni. Halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju rendah, tekanan tinggi. Tapi paling penting yang kamu kena ingat juga adalah halaju bendalih yang mempengaruhi tekanan. Halaju yang mempengaruhi tekanan. Okey, bukan tekanan mempengaruhi halaju. Jangan terbalik. Okey, direction dia kena betul sebab dalam kes ni bila berlakunya kawasan itu mempunyai halaju tinggi, bagi bendalih tersebut mengalir, maka tekanannya akan berubah. Macam mana boleh kena? Okey, mari kita tengok yang belon ni dulu. Bila dia tiup di kawasan tengah ni, dia akan menghasilkan halaju yang tinggi di sini.
kawasan tengah, maka V dia akan tinggi. Bila V dia tinggi, sebenarnya apa yang dibuat ialah dia telah menolak molekul-molekul udara yang ada di kawasan tengah ni. Bila ditolak molekul udara di tengah, kawasan tu akan kurang udara. Kita dah belajar dah berkenaan dengan tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ialah apa? Berat udara ataupun berat turus udara ke atas permukaan bumi ni. Jadi bila udara tak ada, sama macam di atas gunung, naik lagi tinggi, udara kurang. Bermaksud maka tekanan dia akan berkurang. Bila tengah ni kamu tiup, bermaksud kamu keluarkan udara kawasan tu, maka tekanan di tengah itu dia akan berkurang. Jadi macam mana? Tengok sifat bagi udara ni, dia nak memenuhi ruang. Sebab dia jirim kan, occupy space. Daripada tepi ni, dia akan cuba nak pergi ke kawasan yang bertekanan rendah tadi. Sebab sekarang ni dah berlaku perbezaan. Tadi sama dia punya tekanan. Di tengah sebelum ditiup sama dengan di sekelilingnya. Tapi bila mana dia tiup, yang sekeliling ni cuba nak pergi ke kawasan tersebut untuk membezakan, gap tu, perbezaan tekanan itu. Maka dia akan bergerak dan menolak belon ini. Kita nampak seolah-olah belon ni macam ada daya tarikan statik, elektrik statik pula. Kan? Dia menarik, melekat. Yang ni pun sama juga. Bila mana kamu tiup ke atas ni dengan halaju yang tinggi, maka pressure di kawasan atas itu akan menjadi rendah. Jadi kawasan yang bawah ni, dia akan menekan ataupun menolak kertas ini untuk naik ke atas. Konsep yang mudah, sangat mudah, iaitu halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju rendah, tekanan tinggi. Okey. Jadi yang kamu tengok tadi video termasuklah juga dengan cikgu lukis lah, macam mana si Mamat tu boleh gunakan apa nama dia, ni hair dryer tu. Hair dryer. Aduh, cikgu buat lukis ni, cikgu mau fail ni. Okay, tak kisah. Yang penting dia ada angin kat sini. Sini ada bola pingpong. Jadi kawasan ini dia akan menghasilkan satu kawasan yang berhalaju tinggi. Macam ni. Ni dia. Alright, halaju tinggi sini. Maka kawasan di sini akan mengalami, sebab kawasan ni kawasan halaju tinggi ni, maka pressure dia akan berkurang. Jadi kawasan lain daripada atas ni menolak dia untuk mengelakkan daripada bola tadi terpelanting ke atas. So kawasan ni akan jadi tekanan rendah. Di atas ini akan mengalami kawasan bertekanan tinggi. Jadi dia tekan bola tu jadi terapung. Sebab ada daya daripada luar, dia tekan supaya dia kekal berada di dalam jaluran udara tu. Sebab jaluran udara ni mempunyai halaju yang tinggi. Pressure dia rendah disebabkan kawasan ni adalah halaju dia tinggi. Konsep yang mudah, sangat mudah. Halaju tinggi, tekanan rendah. Halaju rendah, tekanan tinggi. Okey, kalau boleh faham yang tu, cantik. Tak kisah udara ke ataupun air, maka sekiranya benda tu mengalir dengan halaju tinggi, kawasan itu akan mengalami kawasan bertekanan rendah. Okey, sama juga yang ni cikgu dah terangkan tadi. Alright, sekarang ni kita nak pergi pula kepada yang air ni, bila mengalir ni. Cikgu nak terangkan kepada kamu yang pertama, alright, benda ni lah. Okey. Dia kata sini, dalam tube Venturi, ketinggian turus air dalam tube ABC masing-masing menunjukkan tekanan air di X, di Y dan juga di Z. Okey, poin yang pertama. Yang ni dia bagi yang susah terus ni. Kita pergi yang mudah dulu lah. Level beginner dulu. Jangan masuk yang susah terus. Tiba-tiba main terus masuk yang level tinggi, tak boleh. Alright, mari kita tengok. Kita tengok yang mana dia mempunyai dia punya lebar yang sama ni. Pipe ni sama. Okey, pipe air ni sama. Sekarang ni air datang daripada sini, daripada kiri ke kanan. Kalau kamu tengok daripada kiri ke kanan, ingat satu poin yang sangat penting. Air hanya boleh mengalir daripada kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah. Okey, kena ingat. Sebab contohnya macam ni lah. Kalau kita ada satu sungai, dia flat. Sungai tu flat. Boleh tak dia mengalir? Susah untuk dia mengalir. Macam mana nak bagi dia mengalir? Kita kena ada sikit beza upaya. Bermaksud kalau sungai flat macam ni, dia tak boleh nak mengalir. Sungai yang mengalir laju ialah sungai yang ada ni. Dia ada beza upaya ni. Dia ada ketinggian kat sini. Baru air itu boleh mengalir ke bawah. Itu poin dia. Kalau flat, dia susah. Jadi kawasan ni kita katakan kalau untuk air itu bergerak daripada kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah.
Jadi bila kita sebut kawasan ni bertekanan tinggi, hal laju dia mesti rendah. Hal laju di awal ini adalah rendah. Hal laju di hujung adalah yang paling laju, paling tinggi. Okey, cikgu tulis dalam bentuk V, anak panah atas, anak panah bawah ni. Cikgu harap kamu fahamlah ya. Okey, jadi kalau kamu nampak di sini, Q ni di tengah-tengah. Maksud dia hal laju dia, tekanan dia pun di tengah-tengah, hal laju dia pun di tengah-tengah. Mari kita wakilkan dalam bentuk perbezaan. Sekarang ni tekanan yang paling tinggi ialah di P. Pressure P. Dia yang paling besar. Lebih besar daripada pressure Q. Dan dia juga lebih besar daripada pressure DR. Okey, fahamkan yang tu dulu. So, tekanan dia mesti daripada kawasan tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi, hal laju pun, kita nampak dah. Hal laju yang paling tinggi mesti di hujung. Nak keluar pipe tu. So, nak keluar. Itu paling laju. Yang ni lebih rendah dia punya hal laju dia. Okey, sekarang ni kita nak susun dari segi hal laju pula Jadi kita akan tengok kalau tadi cikgu sebut hal laju yang paling laju adalah di bahagian hujung. Bermaksud kalau dekat VP ni dia kurang daripada VQ dan kurang lagi daripada VR. Maksud VR lah yang paling besar. Okey. Apa kesan dia kepada air ni? Air ni bila dia lalu sini, kita akan bergantung pada tekanan di sini. Tekanan pada tempat masuknya ke tiub-tiub yang ke atas ni. Maksud kalau sini tekanan dia yang paling besar, sebabkan hal laju dia yang paling rendah, maka dia akan naik paling tinggi. Dia tekan naik ke atas paling tinggi. Yang ni sederhana, yang ni paling rendah, tekanan paling rendah, maka dia hanya dapat tekan air itu naik sikit saja. Itulah cara macam mana kamu nak susun dia punya ketinggian ni, ketinggian untuk air yang masuk dalam ni. Alright, jadi senang, dah dapat dah satu. Susunan dia akan jadi macam ni. Ini kalau semua dia punya luas permukaan dia sama untuk pipe yang besar ni. Bermaksud hal laju dia kita nampak jelas. Yang depan yang paling perlahan hal laju dia, yang paling tinggi hal laju dekat hujung. Bermaksud tekanan yang paling tinggi di bahagian hadapan, yang paling hujung tekanan dia paling rendah, baru boleh menghasilkan pergerakan. Okey, mari kita tengok yang ni pula. Okey, yang nombor 2 ni, dia lain sikit. Dia dah ada buat situ. Okey, sekarang ni kita tengok. Bila kita ada dua yang sama besar, dekat P dengan R, hal laju dia kita dah tahu tadi, untuk bahagian sama besar, bahagian sama besar, bahagian P dengan bahagian R, ini bahagian R lebih laju. Ini kita nampak dah, VR ni lebih laju daripada VP. Kita tahu dah sebab apa, di hujung dia lebih laju daripada yang depan. Tapi dari segi tekanan P ni lebih tinggi daripada R. Pressure dekat P mesti lebih besar daripada pressure dekat R. Cuma masalah dia ialah yang ni, yang tengah ni, yang kecil. Yang kecil ni macam mana dengan hal laju dia? Okey, kalau kita tengok susunan dia, kalau segi hal laju, mudah dia macam ni. Kalau kamu nak siram pokok guna pipe kan, ataupun nak basuh kereta lah, pokok yang dekat kamu boleh buka air, biar macam tu je air, dia duduk dekat lah air tu. Tapi kalau yang jauh tu, pipe kita tak sampai, kita akan picit. Kita akan picit pipe tu kan, hose tu, maka air tu akan memancut jauh. Kenapa? Bermaksud bila kita kecilkan luas permukaan, isi padu yang masuk sama. Jadi kalau dia nak keluar dengan isi padu yang sama, dengan masa yang sama, bermaksud dia kena lajukan dia punya pergerakan dia. Bermaksud kawasan yang kecil ni, hal laju dia yang paling tinggi. Okey, kalau kita susun dari segi hal laju, yang paling tinggi adalah VQ. VQ ni paling laju. Yang kedua laju adalah yang paling hujung lah, VR. Sebab kita dah sebut tadi, VR lebih tinggi daripada VP. So VR nombor 2. Dan nombor 3 adalah VP. Nampak dah? Kita dah dapat bahawa hal laju VQ yang paling laju, VR yang kedua sederhana, dan juga VP adalah yang paling perlahan. Maksudnya dari depan ni perlahan, tu dia laju, lepas tu dia perlahan sikit. Tapi perlahan dia ni kurang daripada Q, tapi lebih tinggi daripada P. Itu je. Okey, jadi kalau kamu nak tengok, kita nak susun tekanan pula, mudah je kita tengok yang atas ni. Kalau hal laju Q paling tinggi, bermaksud pressure dia yang paling rendah. Dia yang paling kurang. Yang kedua adalah PR. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah P. Tanda dia je berubah sebab kita dah tahu dah bahawa hal laju dengan tekanan dia adalah berkadar selongsang. Satu naik atas, satu turun bawah. Hal laju tinggi, tekanan rendah. Hal laju rendah, tekanan tinggi. Jadi di sini pun kita boleh susun ikut QRP, maka sini pun QRP juga dia punya pressure dia. Maka kalau kamu tengok PQ ni adalah tekanan yang paling rendah,
PP ni tekanan paling tinggi. Maksud dia P ni paling tinggi, kita letak paling tinggi. Yang kedua dia R. R ni kedua tinggi. So dia rendah sikit. Okey, dan Q. Q ni tekanan yang paling rendah, maka dia paling rendah. Itu je. Alright. Jadi kamu dah susunlah air ni. Jadi kita akan dapat 3 susunan untuk air ni. Bermaksud susunan dia tak dapat yang macam tadi lah, menurun cantik kan. Yang ni disebabkan bawah ni halaju kat sini paling tinggi, maka tekanan dia paling rendah. Bila tekanan paling rendah, dia hanya mampu tolak air tu naik sikit je. Alright. Cikgu harap kamu boleh faham yang ni. Lepas tu kita tengok lagi, ada contoh lagi insyaAllah. Okay, tengok yang ketiga ni pula. Lebih kurang sama. Kalau kamu faham konsep tadi, insyaAllah memang mudah. Okay, tengok balik halaju cikgu sebut apa. Halaju kalau sempit macam ni, dia akan tinggi berbanding dengan yang besar. Yang besar ni halaju dia yang paling rendah. Maksudnya kita tahu dah PQ, yang Q ni halaju dia yang paling rendah. Cuma sekarang ni nak bandingkan P dengan R. P dengan R, yang mana yang paling tinggi, yang mana paling rendah. Bila P dengan R, bila dia punya saiz dia sama, yang hujung ni mesti lebih laju. Bermaksud yang paling laju dalam ketiga-tiga ni adalah V bagi R paling laju. Yang kedua dia lebih besar daripada V. Yang kedua adalah P. Dan yang ketiga ialah VQ. Okey, dah dapat susun dari segi halaju. Confirm kamu boleh susun dari segi tekanan dia. Alright, kamu boleh susun, iaitu ini untuk nombor 3 kita susun, maka dia kita akan jadi PR kurang daripada PP kurang daripada PQ. So kita akan dapat, kita tengok PR ni kurang daripada, PR ni paling rendah. PR paling rendah, dia naik paling rendah. PP nombor 2 rendah. Ni rendah. Yang ni PQ, halaju dia paling tinggi, tekanan dia paling rendah. Tekanan dia paling tinggi. Sebab dia hujung kan, maka tekanan dia akan tinggi, paling tinggi dia naik macam ni. So kalau kita ukur dari segi ketinggian, Q ni akan paling tinggi, yang kedua adalah P, yang ketiga adalah R. Itu kaedah dia. Boleh lukis. Okey, kalau kamu faham konsep ni, insya-Allah. Sebab tu cikgu selalu sebut dengan pelajar cikgu, kalau kita nak fahamkan konsep ni, seolah-olah macam kita nak tangkap ular, kena tangkap kepala. Kamu jangan tangkap ekor. Nanti dia belik kau, dia patuk. Betul tak? Bila kita tangkap kepala, kita dah faham konsep. Soalan belik macam mana pun, pusing macam mana pun, insya-Allah kamu boleh handle soalan itu. Sama macam ular lah. Ular kita tangkap kepala dia, dia belik macam pun, kita picit kepala dia, dia lembik lah, dia tak boleh lawan. Okay, jadi sama juga. Fahamkan konsep tu, halaju tinggi tekanan rendah, halaju rendah tekanan tinggi. Okay, yang ni sama juga, tapi yang ni gunakan, ini bukan air, ini air, bahasa Inggeris ni. Yang ni udara, dia pakai udara pula. Sebab apa? Udara dengan cecair boleh kita guna kedua-dua. Sebab apa? Kedua-duanya adalah bendalik. Okay, sekarang tengok, cek dulu halaju dia. Halaju mesti daripada sini ke sini, hujung paling laju. Bermaksud kalau kita susun dari segi halaju, VR ni yang paling laju. Lebih laju daripada VQ, lebih laju daripada VP, lebih laju daripada VP. Alright, jadi kalau kamu dah tahu macam ni, dari segi susunan pula, kita kata PR kurang daripada PQ kurang daripada PP. Maksud PP ni yang paling tinggi. Bila tekanan, okey, PP kat sini ini PP, pressure P. Ini adalah pressure Q. Kat titik ni adalah pressure R. Maka dia akan tekan ke bawah. Kalau PP paling tinggi, maksud dia air ni kalau dia naik pun hanya boleh naik kat sini. Alright. Bila bergerak je, dia akan ni kan, dia tekanan tinggi, air tu, angin tu ditekan ke bawah ni, kompres udara tu. PQ sederhana, dia akan naik sini. Air tu mampu naik ke sampai tahap tu. Tapi kalau yang dekat PQR, R ni yang paling rendah, maka air akan boleh naik sampai tahap tu. Okey, itu maksud dia. Alright. Yang ni dia naik sikit je. Kalau tekanan tinggi bermaksud udara tu ditekan, kompres. Kita akan dapat satu susunan yang macam ni, cantik yang ada susunan macam tu. Okey, konsep yang sama. Halaju tinggi tekanan rendah, halaju rendah tekanan tinggi. Udara bergerak daripada hujung kiri ke kanan, bermaksud hujung yang kanan ni, di hujung dia dikeluar, bermaksud kawasan tu halaju yang paling tinggi.
Okay, laju yang paling tinggi di R lah. Okey, yang paling rendah di sini. Maka tekanan di P akan yang paling tinggi dan yang paling rendah di R. Okey, kamu boleh rujuk yang ni lah insyaAllah. Okey, last sekali adalah soalan nombor 5. Mari kita bincangkan nombor 5. Ni dia beza ni pula. Yang penting kamu tengok dulu yang sama size. Yang sama size bermaksud hujung ni paling laju. Bermaksud kalau kita tengok dari segi VR, dia lebih besar daripada VP. Dah tahu dah. Tapi dekat tempat sempit ni yang paling laju. Yang paling laju dekat Q. Maksud dia VQ ni lebih tinggi lagi daripada kedua-dua tadi. VQ nombor 1, VR nombor 2 dan VP nombor 3. Kita boleh susunlah pressure dia, tekanan dia. Maka PQ yang paling kurang daripada PR kurang daripada PP. Kamu kalau dipaham ni senang. Lepas tu kita nak susun kenaikan air dia macam mana. PQ paling kurang dia. So PP yang paling tinggi adalah, kita kena baca dari sini sebab kita nak tengok yang tinggi kan. Tekanan yang paling tinggi adalah dekat P. So tekanan tinggi dia akan tekan sampai bawah. R ni yang nombor 2. Nombor 2 R. Yang paling rendah tekanan dia adalah Q. Maka dia akan naik tinggi. Okey, itu cara kamu nak ni. Bila mana tekanan dia hal laju dia tinggi, tekanan dia rendah, maka tekanan dekat sini PQ ni dia tak boleh nak tekan ke bawah. Maka air boleh naik ke tinggi sana. Yang ni air naik sampai sini je. Ini tekanan paling rendah, maka dia akan, air itu akan naik ke atas yang paling tinggi. Okey, selesai yang ni. Jadi kamu boleh faham. Cuma kita nak kaitkan dengan prinsip Bernoulli ni, dia adalah hal laju tinggi tekanan rendah, hal laju rendah tekanan tinggi. Okey, jadi apa yang cikgu sebut tadi tu dengan kapal terbang? Inilah dia. Sebab sebelum tu kita nak tengok dulu apa definisi dia. Sembang lama dah tapi belum tengok lagi definisi bagi prinsip Bernoulli. Apa prinsip Bernoulli cakap? Prinsip Bernoulli menyatakan bahawa apabila hal laju pengaliran sesuatu bendalih bertambah, maka tekanan dalam bendalih akan berkurang atau sebaliknya. Alright, inilah definisi dia. Apabila hal laju pengaliran suatu bendalih bertambah, maksudnya hal laju tinggi, maka tekanan di situ akan mengalami pengurangan, berkurang. Boleh tak? InsyaAllah kan? InsyaAllah. Okey, jadi macam mana boleh menghasilkan daya angkat untuk kapal terbang ni? Ini adalah A380. 380 kedabak punya besar kan. Dia ada dua tingkat ni. Kapal terbang ni 2 tingkat. Dalam dia subhanallah memang besar lah. Kalau kamu biasa naik Boeing 777, di bawah ni kau bayangkan di atas tu dia ada satu lagi ruang yang sama macam ni juga, macam 777. Boeing 777 sama macam A380 ni. Okey, cuma nak tengok macam mana benda yang sangat besar ni dia boleh bawa lebih kurang sampai 600 orang, hampir 600 orang sekali flight. Dia boleh terbang. Sangat berat. Sebelum ni kalau prinsip Archimedes, kapal kontainer beribu-ribu tan boleh terapung di atas air. Yang ni pula besi, berat, boleh terbang pula. Subhanallah. Okey, jadi kalau kamu tengok daya yang dilukiskan kat sini, sebenarnya berat itu sentiasa menuju ke bawah. Ini berat kat bawah. Lepas tu dia ada daya tujahan. Okey, thrust force ni maksud dia daya ke depan yang disebabkan oleh momentum ke belakang daripada exhaust. Okey, daripada exhaust dan juga hasil tujahan enjin ni kan. Dan ada juga rintangan ataupun kita panggil drag, seretan, rintangan udara. Dan satu lagi yang menyebabkan dia naik ke atas ialah kita ada lift ataupun daya angkat. Okay, ni lift. Daya angkat ni yang kita nak bincangkan, yang dikaitkan dengan prinsip Bernoulli. Okey, sekarang kita nak tengok macam mana contoh yang tadi berdasarkan kepada konsep tadi, kita nak tengok macam mana boleh menghasilkan daya angkat dalam kapal terbang tu. Okey, bila kalau kamu ada satu corong turas, lepas tu kamu tiup kat sini, sebenarnya kamu akan membentuk satu kawasan yang berhalaju tinggi ke atas. Bila halaju tinggi kat sini, kawasan dalam ni akan mengalami kawasan bertekanan rendah, pressure dia rendah. Maka dia akan menghasilkan daya daripada luar ni. Ada tekanan atmosfer daripada luar ni menolak dia.
menolak bola ini untuk terus kekal melekat ke atas ni. Kamu akan nampak bola tu akan naik ke atas ni, melekat. Kenapa dia boleh melekat? Sebab apa? Sebab kawasan tu bertekanan rendah, maka tekanan yang tinggi, lebih tinggi daripada luar ni, dia akan menolak bola tu melekat dekat hujung ataupun corong turas ni di situ. Yang ni kamu boleh buat di makmal, yang mana mengaplikasikan konsep yang kita belajar ni, iaitu hal laju tinggi, tekanan rendah, maka hal laju rendah, maka dia akan menghasilkan kawasan bertekanan tinggi. Sama juga macam ni, kapal terbang kertas ni, kalau kita buat menggunakan blower ni ataupun penghembus ni, kalau di sekolah kamu ada, boleh dah buat Okey, jadi kita akan letak bentuk aerofoil. Ini yang sebenarnya bentuk yang poin penting ni. Nama dia ialah aerofoil. Apa nama dia? Aerofoil. Inilah bentuk sayap kapal terbang, yang mana ini cikgu ambil keratan rentas dia. Bentuk ni sebenarnya telah memberikan satu perbezaan tekanan. Macam mana berlaku, mari kita tengok. Yang ni kamu kena hafal betul. Bukan hafal lah, maksudnya faham konsep dia betul-betul. Yang mana bila kita nampak bentuk ni, sebenarnya udara datang daripada sini, depan datang daripada depan, dan dia akan kena bentuk aerofoil ni. Kalau kamu tengok di atas ni, dia akan melengkung sikit, di bawah ni straight ataupun flat. Sekiranya lah, kita bagi contoh analogi yang mudah Kalau kita kata ada 2 orang peserta lawan lari. Okey, lawan lumba lari nak pergi ke sini, cikgu letak C lah sini ada A, area sini B. Okey, pelari X dengan Y. X dengan Y ni dia nak lari pergi ke C, tapi yang A dia lalu ikut bawah. Yang pelari Y ni dia lalu ikut A dan ke C, lalu ikut bawah. Yang X ni dia lalu B, A, B dan C. Kalau sekiranya kita nak kedua-duanya sampai pada masa yang sama, bermaksud yang X ni, pelari X, dia perlu berlari dengan lebih laju untuk sampai pada titik C dalam masa yang sama dengan pelari Y. Kenapa? Sebab kalau kamu nampak jarak dia lebih jauh. Jarak dia lebih jauh bermaksud dia kena travel faster. Dia kena lebih laju lagi pada yang bawah. Kalau dia dengan X dengan Y lari pada kelajuan sama, confirm si Y sampai dulu. Sama juga macam udara. Kalaulah udara ni bergerak pada hal laju yang sama, maka Y akan sampai dulu, X sampai kat tengah ni. Dia tak boleh tinggalkan kawasan ni jadi vacuum. Kita tak boleh tinggalkan kawasan ni vacuum. Bermaksud yang atas ni dia terpaksa disebabkan jarak yang lebih jauh, dia terpaksa bergerak dengan lebih laju. Apa implikasi dia? Kesan dia ialah bila V kat sini hal laju dia tinggi, maka pressure di bahagian atas dia akan berkurang. Di bawah ni pula hal laju dia rendah, maka dia akan menghasilkan tekanan yang tinggi. Tekanan inilah yang akan menolak. Dia akan menolak benda ni naik ke atas, yang kita namakan sebagai lift force ataupun daya angkat. Inilah berlaku pada sayap kapal terbang. Sebab tu dia boleh tolak sehingga benda ni naik ke atas. Sayap ni akan terangkat. Yang mana aerofoil ni, dia bukan saja diaplikasikan dalam kapal terbang kita juga aplikasikan dia di dalam sekarang ni kalau kamu pernah dengar, nama dia adalah hydrofoil. Okey, hydrofoil ni digunakan di dalam bot, ada juga sekarang ni basikal kayu dalam air. Okey, mari kita tengok video ni sikit. Intro tengok sikit untuk hydrofoil, nanti kamu boleh tengok sendiri. Okey, cikgu bagi kamu tengok video ni sikit.
Okey, kamu dah tengok video tu, dia konsep yang sama juga. Bermaksud dia bentuk dia macam ni. Kan? Jadi bila kita bergerak ke hadapan, air datang daripada sini lah. Sama juga konsep dia, walaupun dia sambung kat sini ke mana kan. Sama ada boat yang besar tadi, ataupun yang basikal yang kayuh tu ke, ataupun yang macam surfing tu, kan. Maka dia sama juga konsep dia. Halaju kat atas ni dia terpaksa lebih laju disebabkan jarak dia lebih besar, jarak dia lebih jauh. Maka kawasan ini, kawasan atas akan mengalami tekanan yang kurang. Pressure dia kurang disebabkan oleh halaju dia yang tinggi. Jadi kawasan bawah ni yang berhalaju perlahan ataupun laju rendah, pressure dia akan meningkat, menyebabkan dia akan menekan, menolak benda ni naik ke atas. Itu je point dia. Kalau kamu faham yang tu, insya-Allah mudah konsep dia. Aerofoil, hydrofoil. Hydrofoil ni dekat air, aerofoil ni dekat udara. Okey, ni dalam air kita pakai. Okey, contoh yang lain, banyak lagi contoh. Okey, yang ni cikgu dah tunjuk tadi, dah tunjuk bola tu dia boleh terangkat naik ke atas. Dia sebut sini kawasan bertekanan rendah, maka kawasan bawah ni bertekanan lebih tinggi, maka dia akan menolak bola ini naik ke atas. Okey, itu cikgu dah tunjukkan tadi. Dan juga berkenaan dengan aerofoil, cikgu pun dah terangkan macam mana aerofoil ni boleh menghasilkan pergerakan, gerakan ataupun menghasilkan perbezaan tekanan. Yang penting dia adalah perbezaan tekanan yang menyebabkan tekanan daripada bawah ni lebih tinggi dan mengangkat bentuk sayap ni lah. Sekiranya dia nak tambahkan lagi, maka dia boleh pesongkan, tambahkan sudut serangan ni. Dia panggil dia sudut serang ni. Okey, tambahkan lagi, maka dia lagi tinggi daya angkat yang dihasilkan. Yang ni waktu bila kalau kapal terbang, waktu dia dah sampai dekat penghujung landasan tu, sebelum dia nak naik, dia akan up sikit macam ni. Alah, macam ni, mudah macam ni. Kalau kamu naik kereta, buka tingkap, kamu buat tangan yang macam ni kan, kamu akan rasa dia macam ditolak-tolak tangan kamu tu. Macam mana cikgu nak tunjuk? Kamu buatlah sendiri. Buat dekat angin, kamu buat bentuk macam melengkung macam ni sikit. Macam mana? Okey, nampak tak? Macam tu. Kamu akan rasa ada dia punya daya daripada bawah ni menolak kamu tengah ke atas. Okey, selain daripada daya yang terus menolak daripada bawah, disebabkan bentuk ni, dia akan menghasilkan kawasan yang bertekanan tinggi dan kawasan bertekanan rendah. Kawasan tekanan tinggi kat bawah, kawasan tekanan rendah di atas. Dia akan menolak tangan kamu. Okey, selain daripada tu, ada lagi contoh lain. Mudah juga bagi sekejap nak lajunya. Okey, kalau kita ada rumah, datang ribut yang kuat bertiup di atas bumbung rumah kita ni. Bukan rumah kita lah, rumah orang lain. Takut pula rumah kita, na'udzubillah. Okey, maka kawasan ni dia akan menghasilkan halaju yang tinggi, menyebabkan tekanan di bahagian atas menjadi berkurang. Jadi apa jadi? Kawasan bawah ni tak kenalah sebab ada dinding. Maka tekanan daripada dalam rumah kita ni sendiri, sebabkan halaju dia yang rendah, maksudnya ataupun halaju dia tidak berlaku perubahan halaju sangat daripada bawah bumbung, maka V yang rendah ini dia akan menghasilkan pressure yang tinggi, menolak itu yang tercabut habis bumbung tu. Bila datangnya ribut taufan. Okey, next. Laju. Ini dia kata aplikasi. Okey, yang banyak cikgu contoh, bagi contoh tadi sebenarnya ada diterangkan dekat sini juga. Termasuk juga untuk Bunsen burner ni ataupun penunu Bunsen. Penunu Bunsen ni bila mana kita bagi daripada bekalan gas masuk ke dalam sini. Di sini ni dia buat satu muncung yang sempit. Kita dah cerita dah pasal yang sempit tadi, macam kita nak picit air kan, nak spray air tu bagi jauh, kita picit muncung dia. Picit tu sebenarnya kita mengecilkan luas permukaan, maka dia akan menghasilkan halaju yang tinggi. Bila muncung ni sempit, halaju dia akan jadi tinggi. Halaju tinggi. Okey, bila halaju tinggi apa berlaku? Pressure kawasan ni akan menjadi rendah. Okey, pressure dia turun. Macam tu. Apa jadi bila pressure turun? Bila kita buka je lubang, udara daripada luar yang ada oksigen di dalamnya akan masuk bercampur dengan bekalan gas. Biasanya gas butana. Gas lah daripada bekalan gas tu masuk ke dalam ini dan bercampur menghasilkan api berwarna biru. Kalau tak campur dengan oksigen, bermaksud masa kita belum buka dia punya lubang ni, lubang udara ni, maka api dia warna merah, berjelaga, tak cantik, pembakaran tak lengkap. Tapi bila kita buka je lubang tu, disebabkan gas ni berhalaju tinggi, tekanan kawasan dalam tu menjadi rendah, maka udara daripada luar
akan cuba untuk masuk dan mengisi ruang tadi tu. Masuk. Maka bercampurlah oksigen dengan gas tadi, membakar, menghasilkan warna api yang dengan lengkap. Pembakaran lengkap menghasilkan api berwarna biru lah. Sebab ada oksigen. Sekarang ni dalam kereta Formula 1 pun ada juga. Kereta Formula 1 dia ada dua. Satu splitter. Splitter ni yang kat depan ni. Dan juga dia ada spoiler kat belakang ni. Okay, sekarang ni kalau kamu tengok dekat kereta Formula 1 ni, dia ataupun kereta racing. Kereta racing biasa pun ada juga benda ni. Dia pasang secara terbalik. Okey, ni. Pasang dekat Skyline. Contoh kereta Skyline. Ni nama apa ni? Spoiler. Kan? Kadang-kadang dia orang pasang tinggi sangat sampai sidai baju pun boleh. Ni tinggi ni, kenapa dia buat macam ni? Bila datang angin, sebab ni kereta kan, angin datang sini, maka kawasan bawah ni halaju dia akan jadi halaju dia tinggi sebab jarak dia lebih besar, tekanan di bawah akan jadi rendah. Di atas ni pula, semua halaju sini, halaju dia rendah. Bila halaju rendah, tekanan dia akan tinggi. Okey, maka tekanan ni dia akan tekan tinggi ni. Kawasan atas ni bertekanan tinggi, dia akan menekan spoiler ni, menyebabkan body kereta ni, sebab kereta ni kalau laju, kalau slow tak jadi ni, tak rasa ni. Efek dia kalau laju, maka dia akan menekan kereta tu supaya dia menambahkan dia punya pusat graviti. Untuk menambahkan kestabilan pada kereta. Biasa kereta lumba lah ni. Kalau kereta biasa-biasa Viva tu tak payahlah pakai ni. Okey, cikgu dah ceritakan tentang lift force daripada bentuk aerofoil. Dan juga ni, macam mana kita nak menghasilkan bola, siapa player bola sepak dia tahu ni. Nak menghasilkan bola lencong. Bola lencong. Ini macam Faiz Subri punya menang FIFA Award Puskas. Gol tercantik dunia tahun 2016 ke 18, cikgu tak ingat dah. Okey, bila dia sepak, macam mana dia boleh menghasilkan lengkungan bola itu ke sana. Alright, bermaksud dia akan menghasilkan satu kawasan yang bola ni bila dia sepak, dia bagi dia berpusing macam ni. Dia akan berpusing. Bila dia berpusing itu, dia akan menghasilkan satu kawasan yang halaju tinggi di putaran bola itu, menyebabkan halaju dia jadi tinggi dan tekanan rendah di bahagian bawah ni. Sebab dia berpusing zoom laju. Dekat bawah ni dia bahagian laju, maka kawasan ni akan mengalami laju yang tinggi, maka pressure dia rendah di sebelah sini. Jadi apa yang berlaku bila sini dia halaju tinggi, tekanan dia rendah, tekanan daripada luar ni akan menolak bola itu untuk melencong ke mana ni, kanan ke kiri, ke kiri, masuk ke sana. Itu kaedah dia. Dia sepak bola ni supaya dia berpusing. Pusing itu dia akan menghasilkan pergerakan zarah-zarah udara kat situ untuk menghasilkan perbezaan tekanan. Maka tekanan daripada luar lebih tinggi, dia akan tolak. Lagi satu yang bahayanya ialah bila mana kamu bawa motor, siapa yang bawa motor, hati-hati. Janganlah kamu lalu di antara dua buah trailer, ataupun sebuah trailer pun dah cukup. Okey, katakan kamu bawa motor, di sini ada sebuah trailer. Ini kepala trailer, ini paling atas ni, Ini belakang dia, ini tayar dia kat depan. Nampak macam Mang Us dah pula. Tak kisahlah. Okey, bila trailer ni kita tahu dia punya jisim dia besar apa semua. Siapa yang bawa motor dia akan rasa ni angin yang disesarkan oleh trailer ni memang sangat besar. Tapi ni kamu pula duduk kat sini. Bukan kamu, orang lain Orang lain duduk kat sini. Macam mana cikgu nak fikir ni motor. Aduhai. Tak kisahlah, bentuk dia macam ni. Okay, bila angin daripada trailer ni disesarkan ke tepi ni, kawasan ini dia mempunyai halaju yang tinggi. Bila halaju tinggi, tekanan di sini akan jadi rendah. Ni kawasan ni di sekitar, di sebelah rapat dengan trailer ni adalah berhalaju tinggi, tekanan dia rendah. Maka tekanan daripada luar ni akan menolak. Siapa-siapa yang duduk sini, itu yang bahaya tu. Kadang-kadang kita pernah dengar kes penunggang motor disedut masuk ke bawah tayar trailer. Nauzubillah. Okay, kerana apa? Kawasan ni dia mengalami kawasan tekanan rendah. Yang luar ni ditolak-tolak sampai tahap masuk ke bawah trailer. Nauzubillah. Sebab tu juga sama macam kalau kamu berdiri di hadapan IRL punya tu,
train kan. Dia kata jangan berdiri di hadapan line kuning. Kenapa macam tu? Sebab bila train tu bergerak dengan laju tinggi, di sebelah dia tu dia akan menghasilkan angin yang sangat laju, maka tekanan di situ akan jadi rendah. Kamu yang kalau berdiri di situ, kamu mungkin boleh disedut. Nanti kamu macam seolah-olah disedut, ditolak daripada belakang untuk rapat kepada IRL tu. Kamu jadi macam Spiderman pula kan, melekat kat situ. Jadi hati-hati. Memang tak boleh, sebab apa? Bahaya kawasan yang berlaju tinggi ni, dia akan menghasilkan kawasan yang bertekanan rendah. Dan kita akan rasa tekanan tu datang daripada belakang sebab angin akan cuba untuk mengisi ruang yang tempat kosong tadi. Sama juga macam bot. Itu ada kita, kalau kamu dah belajar bab satu, kita macam mana kita nak menarik satu bot. Okay, kalau kita ada satu bot tongkang, katakan kita ada tongkang kat sini, tarik bot. Bot, kedua-dua bot ni biasanya kita akan buat satu sudut kat sini. Okey, kita ada sudut kat sini, katakan 60 darjah, tak kisahlah berapa darjah. Yang penting dia tak duduk dekat. Kenapa tak duduk dekat? Sebab kalau dia duduk rapat, air yang disesarkan ke sini, ini pun disesarkan ke sini, kawasan ini akan mengalami hal laju yang tinggi. Maka pressure di sini akan rendah. Ni daripada luar ni dia akan tolak, sini akan tolak, sini juga akan tolak. Maka dia sambil menarik, sambil berlanggar satu sama lain, ke depan macam tu. That's why kita tak duduk rapat-rapat. Kita bagi ada gap sikit supaya tak terkena kesan daripada prinsip Bernoulli ni. Okey, mari kita tengok yang seterusnya. Mungkin dah nak habis sikit lagi. Okey, tamat. Alhamdulillah. Jadi itu saja konsep yang kita nak belajar. Okey, jadi insyaAllah cikgu rasa sampai situ dulu untuk hari ini. Sebagai kesimpulan, apa yang kita belajar hari ini ialah berkenaan dengan prinsip Bernoulli. Dia hanya nak ceritakan berkenaan dengan apabila laju pengadilan suatu bendalih bertambah, maka tekanan dalam bendalih di kawasan tersebut akan berkurang. Itu poin yang penting. Okey, kita dah pun tengok tadi bahawa kalau laju dia berkurang, maka tekanan dia akan meningkat. Tapi kalau lajunya tinggi, tekanan dia akan berkurang. Itu je poin dia, yang mana banyak aplikasi yang digunakan di dalam prinsip Bernoulli ini, insya-Allah. Jadi sampai situ dulu untuk hari ini. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.